بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya dan rahmatnya. Pada malam yang mulia ini kita diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, dan seterusnya kita diberikan kelapangan untuk duduk beriktikaf sementara kita menunggu masuknya waktu salat fardu isya. Dan insya-Allah hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, pada malam ini insya-Allah saya akan menyambung berkenaan dengan pengajian berkenaan dengan kitab dosa-dosa besar, iaitu berkenaan dengan Al-Kabiratu Al-Hadiyatul Asharah, dosa besar yang ke-11 di dalam bab ini, iaitu Al-Firaru Minaz Zahfi, berkenaan dengan orang-orang yang lari daripada medan peperangan. Baik, penulis kita Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu ada menjelaskan. Pertama, beliau menyebutkan berkenaan dengan beberapa perbahasan hukum berkenaan dengan hal ini. Yang pertama, beliau menjelaskan yajibu 'alal muslim ats-tsabatu amamal kuffari 'indal qital. Wajib kepada setiap orang Islam yang hadir dalam medan peperangan untuk mereka duduk menetap di dalam peperangan itu tanpa melarikan diri daripadanya. Ini berkenaan dengan penjelasan kewajipan hukum seseorang yang sudah hadir di dalam medan peperangan. Dia tak boleh lari daripada medan peperangan itu walau dalam apa jua keadaan, melainkan nanti kita akan bincang ada beberapa pengecualian yang syariat benarkan, yang tidaklah ia dinamakan lari daripada medan perang, tapi ia dinamakan sebagai menyusun strategi di dalam peperangan. Baik, disebutkan lagi apabila bertemunya di antara dua tentera, maka diharamkan padanya untuk lari daripada medan perang kerana ia termasuk dalam bentuk suatu pengkhianatan. Kenapa dalam Islam kalau seseorang itu sudah hadir dalam medan peperangan, sudah pun dia berada di dalam medan tempur, dan dia sudah duduk di mana tempat ia melihat musuh yang berada di hadapan dia, dan bersedia untuk bertempur, tiba-tiba dia mengundurkan diri ataupun dia itu termasuk orang yang lari daripada medan peperangan. Sama ada ulama kata mereka lari sebelum bermulanya pertempuran, atau mereka melarikan diri ketika pertempuran. Dia ada dua keadaan. Sebelum tempur mereka dah lari, pun satu dosa besar. Yang kedua, ketika pertempuran itu sedang berlaku, mereka juga melarikan diri, maka ia juga termasuk di antara dosa yang besar. Tapi kalau dah lepas tempur, tak ada istilah lari lah, kerana pertempuran pun dah habis, peperangan jihad itu telah pun selesai. Misalan contoh, kalau kita lihat larangan ini Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-15,
Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah pun bertemu dengan tentera kafir itu di dalam medan peperangan, janganlah kalian berpaling, lari, mengundurkan diri. Ayat ini Allah turunkan dalam peristiwa peperangan Uhud. Kalau kita belajar dalam sirah, peperangan yang berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah, pada bulan Syawal, bersamaan dengan tanggal 16 Syawal berlakunya pertempuran Uhud, yang merupakan peperangan yang kedua dalam sejarah kehidupan Nabi SAW. Dalam perang itu pada asalnya tentera Islam seramai 1,000 orang. Dalam perjalanan mereka keluar sedikit daripada Madinah, di hadapan itu tak jauh adanya Jabal Uhud, iaitu Gunung Uhud atau Bukit Uhud. Sesampainya berada di sana, daripada 1,000 orang yang telah bersetuju memberikan persepakatan kepada Nabi SAW untuk mereka bersama-sama dengan baginda dalam peperangan, kemudiannya 300 orang daripada mereka telah mengundurkan diri. 300 daripada mereka itu orang-orang munafik lah, yang dikepalai dan diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang pada ketika itu pada asalnya mereka lah yang telah memberi pendapat kepada Nabi SAW supaya jangan bertempur. Mereka memberikan pendapat asal supaya bertempur di dalam Madinah, tetapi sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka kata, wahai Rasulullah, terutamanya sahabat Ansar, sebab dalam peperangan Badar ada di kalangan sahabat Ansar yang mereka tak dapat hadir dalam peperangan Badar. Badar ni di luar kota Madinah, lebih kurang hampir 70 lebih kilometer daripada Madinah, jauh juga. Jadi bila mereka tak dapat tempur, jadi mereka request kepada Nabi. Ketika Nabi bermesyuarat, Nabi pada asalnya berpandangan, biarlah kita bertempur di dalam kota Madinah, sebab kita tahu di mana selok belok kota Madinah ni. Kalau pihak musuh datang, kita tahu bagaimana nak menewaskan mereka. Tapi bila Nabi tanya sahabat Ansar, Nabi tanya sahabat Muhajirin, mereka semua kata, kita keluarlah ya Rasulullah, kami nak rasa berperang dan bertempur di luar, seperti mana yang kami tidak dapat perolehi di dalam peperangan Badar. Jadi akhirnya Nabi pun setuju, walaupun pendapat Nabi nak duduk di Madinah. Yang bersetuju dengan pandangan Nabi untuk perang dalam kota Madinah sahaja adalah orang-orang munafik. Sebab apa? Sebab bila bertempur dalam kota, takkan perasan siapa yang keluar berperang, sebab kita berperang dalam kawasan. Jadi siapa yang berlawan, siapa yang tak berlawan, Nabi takkan perasan. Kalau kita kena keluar daripada kota, semua yang keluar itu akan diketahui siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Jadi hasrat pada awalnya orang munafik nak menjadikan perang di dalam kota itu hanya sebagai satu muslihat mereka untuk tidak mau hadir perang. Walaupun pada awalnya mereka itulah yang bersungguh-sungguh minta supaya Nabi, kalau Nabi minta pertolongan mereka, mereka akan menyertai baginda dalam peperangan. Akhirnya ringkaskan cerita, bila Nabi dah pakai baju perang, barulah sahabat rasa bersalah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau begitu kita perang sajalah di dalam kota. Maka Nabi menyebut, tidak halal bagi seorang Nabi apabila telah dipakaikan padanya pakaian perang, lalu ia menarik balik prinsipnya atau menarik balik pendiriannya, melainkan Nabi kata kita terus keluar daripada kota ini dan kita bertempur di medan Uhud. Dan dalam peristiwa itulah 300 orang daripada 1,000 orang itu telah mengundurkan diri sebelum perang berlaku. Jadi sebab itu Allah rakamkan di dalam surah Al-Anfal tentang pengkhianatan yang telah dilakukan oleh golongan-golongan munafiqin ini, kerana mereka nak melemahkan semangat tentera Islam, selain daripada tujuan mereka adalah untuk berhasrat
kedengkian mereka kepada tentera Islam ni kerana menang dalam perang Badar. Hasrat mereka itu, mereka berharap supaya tentera Islam tewas dalam perang Uhud. Mereka berharap dalam perang Uhud itulah umat Islam akan tewas, dan apalagi cita-cita mereka mendambakan jika Rasulullah SAW juga terkorban dalam medan itu. Ini menunjukkan kepada kita berkenaan dengan sebab itulah Allah menurunkan ayat Al-Quran melarang seseorang untuk lari atau menggugurkan dirinya daripada medan perang setelah mana ia telah berjanji untuk menghadirinya. Ini berkenaan dengan hukum lari daripada medan perang termasuk daripada dosa besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, firaru yawmaz zahfi minal bubiqat wa in istaghfara billah. Orang yang lari daripada medan perang itu termasuk dosa besar yang membinasakan dan tidak diampunkan dosanya sekalipun dia meminta ampun. Ada setengah riwayat sebut kalau dia minta ampun pun tapi dia dah lari, Allah tidak mengampunkannya. Allah tidak mengampunkannya. Cuma ulama bincanglah, maksudnya apakah taubat dia itu memang Allah tak terima? Sebenarnya ulama kata maksud Allah tidak ampunkannya jika dia lari daripada medan perang itu, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, dan juga memohon kemaafan kepada Rasulullah dan tentera Islam, maka dia akan mati dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah akan dosanya. Sebab kita kena ingat, lari daripada medan perang ni dia bukan khianat kepada diri sendiri, tapi dia khianat kepada negara, dia juga khianat kepada umat, dia juga khianat kepada orang-orang yang telah memberi kepercayaan kepadanya di kalangan orang Islam yang duduk di kota Madinah, yang memberi kepercayaan kepada tentera-tentera yang telah dipilih untuk keluar pergi berperang. Tiba-tiba mereka melarikan diri, maka itulah termasuk di antara pengkhianatan yang besar. Sebab itu hukumnya juga adalah hukuman yang berat. Baik, kalau kita lihat dalam ayat ini disebutkan oleh dalam ayat yang ke-16, dalam ayat yang ke-16 Allah Ta'ala sebut, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Pada ayat yang ke-16 Allah lanjutkan tadi, adapun bagi sesiapa yang mengundurkan diri daripada medan peperangan yauma izin, pada hari itu adalah pada hari peperangan Uhud. Siapa yang mengundurkan diri atau melarikan diri daripada medan perang itu hanya dibenarkan dalam dua keadaan saja. Dia bukanlah larang secara mutlak, ada dua keadaan yang dibenarkan. Keadaan yang pertama apa dia tuan-tuan? Allah sebut mutaharrifal liqital, iaitu at-taharruf anil qital. Taharruf ni maknanya dia lari daripada medan perang itu adalah untuk menyusun kembali strategi peperangan, maka itu dibolehkan. Sebab tu dalam perang Uhud, masa peringkat awal tentera Islam tewas, pada peringkat awal apabila bukit memanah itu telah berjaya kembali ditakluki oleh Khalid ibn Walid, manakala tentera di bawah ni berjaya dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, tentera Islam dah mundur sampai ke satu tempat di satu daerah yang bernama Karkha. Di kawasan itulah Nabi kumpul balik sahabat, Nabi susun balik strategi, dan Nabi gempur balik tentera musyrikin pada ketika itu. Dan ada lagi satu kelompok sahabat yang lain yang mereka lari terus. Mereka lari itu balik semula ke kota Madinah. Sebab kalau tuan-tuan pergi umrah, daripada Masjid Nabawi tuan-tuan boleh nampak dah Bukit Uhud tu bukan jauh mana pun. Cuma bila bas bawa kita tu, pasal dia jalan banyak one way tu, kita rasa jauh. Padahal kalau kita duduk di Masjid Nabawi, di hujung sana tu kita dah boleh nampak dah Gunung Uhud sebenarnya. Tidaklah begitu jauh.
Tentera Islam sebahagiannya yang kelompok kedua dibenarkan mengundur diri itu bukan undur untuk lari terus, tetapi at-tahayyuz ila fi'ah. Dia lari itu sebab dia nak minta pertolongan daripada tentera lain untuk berikan bantuan. Yang tu dibolehkan juga. Jadi dua keadaan. Satu, undur, kemudian susun balik langkah, serang balik, counter attack. Kaedah yang kedua, lari balik, cari bantuan, serang semula. Maka itu diberikan pengecualian kalau seseorang itu mengundurkan dirinya daripada medan perang. Itu dibolehkan di dalam Islam dalam dua keadaan tadi, ya. Ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-16. Tapi kalau tuan-tuan tengok, kalau selain daripada dua keadaan itu, kalau ada orang lari daripada medan tempur, Allah Ta'ala sebut apa? Faqad ba'a bi ghadabim minallah. Hukuman bagi orang yang lari daripada medan perang, dia akan mendapat ghadabim minallah, yakni murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maksud murka Allah Ta'ala ini adalah laknat Allah ke atas perbuatannya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, bukan takat dapat laknat dan dapat murka, Allah jelaskan wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah tempat pengembalian yang paling buruk sekali. Maknanya kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat setelah lari daripada medan perang, maka dia akan mati dalam keadaan dihumbankan ke dalam api neraka jahannam. Ini menunjukkan pada kita, lari daripada medan peperangan ini tuan-tuan, dia bukanlah satu dosa yang kecil, tetapi dia adalah merupakan satu dosa yang begitu besar, kerana dia termasuk daripada perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan seseorang itu melanggari janjinya dengan Allah untuk pergi berperang, dan yang keduanya pengkhianatannya kepada negara dan juga kepada umat Islam untuk mereka memberikan kewajipan mempertahankan hak-hak umat Islam yang berada di negara itu, ya. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, penulis kita ada membawakan satu hadis daripada Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana baginda bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan kamu. Nabi sebut dosa ini adalah dosa yang mubiqat. Apa makna mubiqat tuan-tuan? Mubiqat ni maknanya dosa yang boleh menghapuskan amal saleh. Dia ada dosa yang tak boleh hapuskan amal saleh, cuma hanya dia berdosa sajalah. Tapi ada dosa kalau kita buat, dosa tu boleh merosakkan amal saleh yang kita buat. So dosa ni dia ada dua jenis kategori. Satu, dosa kalau kita buat dicatat ia sebagai dosa, tapi dosa tu tidak akan merosakkan kebaikan kita. Bila kita buat amal baik, dosa itu pula yang akan gugur. Itu jenis kategori yang pertama. Ada satu peringkat dosa, kalau kita buat, dosa tu boleh menggugurkan atau merosakkan kebaikan amal pahala yang kita buat. Sebab itu Nabi sebut dia mubiqat, yang membinasakan. Yang pertama apa Nabi sebut? Yang pertama baginda sebut adalah asyirku billah, syirik. Syirik memang habis lah. Siapa buat perbuatan syirik, semua amal baik dia memang Allah Ta'ala akan hapuskan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa man yusyrik billahi faqad habita amaluh. Siapa yang menyengutukan Allah, Allah akan hapuskan amalan dia. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pada hari akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Cuma tuan-tuan, ada beberapa benda syirik yang Abdullah bin Abbas, pupu Nabi, bagi tahu, yang manusia tak tahu benda tu syirik sebenarnya. Tetapi dia menjadi benda yang suatu kelaziman, suatu benda yang menjadi kebiasaan kepada masyarakat-masyarakat yang kerana mereka jahil untuk mengetahui perkara itu sebenarnya termasuk daripada hal-hal yang berkaitan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menyengutukan Allah dalam ucapan. Menyengutukan Allah di dalam ucapan dia. Baik, macam mana menyengutukan Allah di dalam ucapan ni? Iaitu
apabila dia berkata dengan izin Allah dan izin kamu, syirik. Kalau bukanlah dengan izin Allah dan izin tuan doktor, nescaya saya tidak akan sembuh, syirik dia. Ya, kerana ada hadis Nabi melarang berkata, la taqulu ma sya'allahu wa syi'ta walakin taqul ma sya'allah thumma syi'ta. Kalau kita kata dengan izin Allah, kemudian dengan izin doktor, boleh. Kena guna perkataan kemudian, tak boleh guna perkataan dan. Walaupun dalam bahasa Melayu dan dengan kemudian ni tak jauh beza mana pun, tapi sebab dalam bahasa Arab perkataan dan tu memberi maksud iqtiran. Iqtiran ni menyamakan kehendak Allah sama dengan kehendak manusia. Sebab tu tidak boleh buat, ya, begitu. Ya, hatta ada seorang Arab Badui menyatakan dengan kehendak Allah dan kehendak kamu wahai Muhammad, Nabi larang dia cakap macam tu. Nabi kata kamu telah bercakap, kamu telah menyengutukan aku dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang kan kita tak perasan. Walaupun dia lapik lagi tu, dia kata dengan izin Allah, tapi lepas tu dia kata dan izin si fulan, maka itu tidak dibolehkan. Yang keduanya, yang orang tak perasan ni apa dia tuan-tuan? Mencela masa, mencela waktu atau mencela masa juga syirik. Ya, kerana ada dalam hadis Nabi, dalam sebuah hadis qudsi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi itu, setiap hari anak Adam akan menyengutukan aku. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah, bagaimana manusia menyengutukan Allah? Maka Nabi sebut, Nabi SAW bersabda, iaitu bagi dia menyatakan, Allah berfirman, wa ana mudabbirud dahri fayasubbud dahra wa yusyrikuni. Mereka itu telah pun, aku ini adalah Tuhan yang mengatur masa dan waktu, dan mereka mencela masa dan waktu itu dengan mengatakan masa itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, lalu dia telah menyengutukan aku. Contoh kita kata hari sekian-sekian ni memang membawa malang kepada aku, syirik. Sebab apa? Kita menganggap hari itu yang mendatangkan mudarat, bukan Allah yang mengizinkan datangnya mudarat itu. Ya, ataupun kita kata hari setiap hari sekian-sekian saya akan mendapat tuahnya, sehingga kita ada tanggapan hari itu yang mendatangkan tuah. Tapi kita kena ingat, kalau orang cakap macam tu, kita tak boleh kapirkan dia terus, sebab barangkali dia tak i'tiqad macam tu. Cuma perkataan itu lama kelamaan, jika dia dilazimkan, dia akan membina satu keyakinan. Dia anggap hari, waktu, bulan, tempoh, tempat atau nombor angka itu yang mendatangkan manfaat pada dia. Mula-mula mungkin cakap saja, tapi lama-lama duk cakap, benda tu boleh jadi i'tiqad. Jadi sebab tu bahaya. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab Imam Ibn Jauzi, dia bagi tahu punca orang boleh percaya pada batu tu sebab apa? Batu ni boleh bawa ni lah, tangkal ni boleh bawa pada ni lah. Pada asalnya berlaku kebetulan, bila dia pakai tangkal tu datang manfaat. Mula-mula dia cakap je, tak tahulah, sejak saya pakai ni okey lah. Tapi lama kelamaan, bila dia tengok, bila dia tanggal saja datang pula mudarat. Allah nak uji dia. Bila dia pakai, okey balik. Lama kelamaan daripada perkataan dia akan membina keyakinan. Itu sangat bahaya. Jadi sebab tu tidak boleh mencela waktu, mencela masa, mencela tempat, mencela apa-apa saja, kerana semua itu adalah makhluk. Kerana bila kita mencelanya, kita dianggap telah mencela Allah dan menyengutukan ia dengan Allah SWT. Yang ketiganya, bersumpah selain daripada Allah. Ini juga syirik, sebab dalam hadis Nabi sebut, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia syirik. Contoh, ada orang faham sumpah tu mesti wallahi, wabillahi, watallahi. Tak betul tuan-tuan. Kalau dia sebut saja wah, apa maksud wah? Wah tu demi lah.
Bila kita kata wallahi, maknanya demi Allah. Tallahi pun sama juga, demi Allah. Billahi pun maknanya demi Allah. Waw tu, ta ke, bi tu, ba tu, maknanya demi. Tapi kalau dia kata demi fulan bin fulan, syirik. Kan orang-orang dulu kan dia suka cerpen, suka bahasa-bahasa yang orang kata apa, yang indah lah, yang romantis. Dia kata demi kecantikanmu, demi itu, demi, tapi benda tu semua adalah merujuk kepada makhluk, maka perkataan itu juga adalah merupakan syirik kepada Allah. Walaupun dia tak kata saya bersumpah dengan fulan bin fulan, itu pun kalau dia cakap macam tu pun syirik jugalah. Dia tidak boleh saya bersumpah atas nama Kaabah, tapi kalau dia kata saya bersumpah atas nama Quran, Quran tidak makhluk, tak apa, tak syirik, sebab Quran kalam Tuhan. Tapi kalau dia kata saya bersumpah dengan atas nama Nabi Muhammad, syirik. Sebab masyarakat Arab dulu, kalau dia orang nak bersumpah, dia suka cakap demi ibu dan ayahku, syirik. Sebab tu Nabi pernah dengar mereka cakap demi ibu dan ayahku. Dia bersumpah lah dalam konteks perkataan tu merujuk kepada penegasan untuk menunjukkan maksud nawaitu dia adalah bersumpah atas nama ibu dan ayahku. Maka bila Nabi dengar, Nabi kata kamu masih melakukan amalan syirik di kalangan amalan orang jahiliah. Maka Nabi suruh dia menyebutkan, aku tidak akan bersumpah melainkan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kadang-kala orang tak perasan perkataan-perkataan ini adalah berbaur syirik kepada Allah SWT. Baik, seterusnya apa lagi tuan-tuan? Kita sambung balik, ringkaskan. As-sihr, antara 7 dosa yang menghapuskan amal baik, sihir. Orang yang amal sihir, jampi serapah ke, tangkal ke, ayat pengasih ke, ayat nak bagi sayang ke, ini semua amalan-amalan yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah SWT. Atau ayat jampi untuk membawa pengasih, dia juga masuk daripada bahagian sihir. Yang seterusnya, membunuh manusia, jiwa yang lain yang telah diharamkan oleh syarak untuk membunuhnya. Bunuh orang, amal baik kita juga akan terhapus. Kalau bunuh tu dengan sengaja lah, kalau tak sengaja, itu lainlah cerita. Yang seterusnya, aklur riba, orang yang makan riba. Orang yang makan riba, buat pelaburan riba, simpan duit kat tempat riba, pakai kad kredit yang ada riba, walaupun dia bayar on time. Ada setengah orang dia tak faham, dia kata saya walaupun ambil kad kredit konvensional, setiap sebelum due date saya dah bayar, jadi saya tak pernah kena charge, saya tak pernah kena ada charges daripada pihak bank. Betul, memanglah kamu tak kena charge, tapi duit yang kamu bayar itu, yang kamu bayar tu dimasukkan balik pada sumber tabung riba itu untuk memberi pinjam kepada orang lain dan mengambil balik daripada untung secara riba, walaupun dia tak makan cas tu atau dia tak bayar cas tersebut. Ini satu sudut yang orang tu kena tahu. Bukan maksudnya riba tu mesti dia kena bayar lebih kalau dia bayar lambat. Bukan isu dia. Isu dia adalah bila duit tu diguna pakai semula oleh pihak yang mengamalkan riba tersebut. Jadi sebab itu riba juga adalah merupakan satu dosa yang boleh menghapuskan amal soleh. Yang seterusnya disebut wa aklu malal yatim, orang yang makan harta anak yatim. Yang seterusnya at-tawalli yaumaz zahaf, iaitu orang yang lari daripada medan perang. Ini tajuk yang kita bincangkan ni, yang lari daripada medan perang. Jadi amal salih ni juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, antara dosa yang boleh menghapuskan amal baik kita juga adalah fitnah. Jadi sebab tu fitnah ni sangat bahaya. Kalau tuan-tuan baca dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW menyatakan bahawasanya setiap manusia itu akan tertahan, yartahinu kulla rajulin min ibni adam ala sirati qabla an yajtazahu
hatta yarji'a ma yaqulu li sahibihi. Seseorang itu akan tertahannya dia di atas titian sirat. Dia nak menyeberang ni, sangkut. Tertahannya dia di atas titian sirat itu, dia tak boleh untuk meneruskan perjalanannya, sehinggalah apa yang dia fitnah pada orang tu dia tarik balik, dan dia cerita balik benda yang betul, dan orang tu memaafkannya, baru dia boleh jalan balik. Sebab itu persoalan yang berkaitan dengan qazaf ni menuduh seseorang dalam apa bentuk tuduhan yang membabitkan maruah, yang membabitkan harta, yang membabitkan keagamaan dia, di sudut agama peribadi dia, sedangkan benda itu tidak benar, maka inilah yang menjadi salah satu dosa yang boleh menghapuskan perbuatan amal-amal salih yang dilakukan oleh seseorang itu. Jadi umpama seperti orang yang menabung, dia menabung duit, tabung, dia lupa tabung dia tu bocor kat bawah. Dia ingat bila dia menabung, duit dalam tabung dia makin penuh, tapi rupanya duit dalam tabung dia makin lama makin berkurang sebab ada kebocoran pada tabung dia itu, ya. Dan ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi bersabda tentang, tahukah kamu siapakah orang yang muflis, ya. Baik, jadi termasuk daripadanya adalah orang yang lari daripada medan perang. Ini salah satu daripadanya. Baik, cuma tuan-tuan dirahmati oleh Allah, di sini saya nak panjangkan sedikit perbahasan. Para ulama menyatakan bahawasanya lari daripada medan perang itu dibenarkan juga selain daripada dua hal itu. Ini disebut dalam hadis, ya. Selain daripada dua tujuan tadi, untuk menyusun strategi, untuk meminta pertolongan, boleh juga seseorang itu lari daripada medan perang dengan tujuan adalah untuk memberikan rawatan kepada, macam dia bawa tentera-tentera Islam yang cedera, dia lari itu untuk menyelamatkan nyawa tentera Islam, supaya diselamatkan, walaupun tewas pun, lari pun tak apa, tewas pun tak apa, yang penting ada beberapa nyawa-nyawa orang-orang Islam yang dapat diselamatkan, yang kemudiannya bila mereka dirawat dan kemudiannya mereka boleh kembali menyertai peperangan di masa yang akan datang. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW tentang hal itu. Cuma kalau kita pergi kepada perbahasan berkenaan dengan lari pada medan perang ni, ada beberapa syubhat, ya, ada beberapa syubhat. Contohnya, ni kita nak kena belajar satu benda, tuan-tuan. Dalam hidup ni kita kena banyak belajar daripada sirah Nabi, ya. Antara salah satu syubhat, kalau tuan-tuan tengok orang Syiah ni, masuk cerita Syiah sikitlah. Orang Syiah ni mereka mengkafirkan Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Mereka kafirkan Sayyidina Uthman. Tuan-tuan tahu kenapa mereka boleh kafirkan Sayyidina Uthman? Walhal Sayyidina Uthman itu adalah merupakan menantu Nabi SAW. Bukan Sayyidina Uthman kahwin dengan seorang anak perempuan Nabi, tapi dua orang. Kita ni kalau nak bagi dua orang anak perempuan kita kat satu orang menantu, kalau menantu tu bukan bagus, tak bagi kita sampai dua orang anak perempuan kita. Satu pun tak boleh jaga, takkan nak bagi dua? Mana boleh bagi? Dan mustahil Nabi akan mengambil menantu daripada seorang yang kafir. Tapi tuan-tuan tahu kenapa mereka boleh kafirkan Sayyidina Uthman? Kerana ini kita kena belajar, iaitu sangkaan buruk mereka pada Sayyidina Uthman. Pertama, mereka kata Sayyidina Uthman tak hadir perang Badar. Memang Sayyidina Uthman tak hadir perang Badar. Sayyidina Uthman hijrah ke Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maknanya Sayyidina Uthman pergi dulu ke Madinah, Nabi SAW datang hijrah ke Madinah lewat sikit. Kalau ikut logik, patutnya kalau dah sampai Madinah dulu, Nabi pun pergi perang Badar. Pasal apa dia tak pergi? Pasal apa Sayyidina Uthman tak pergi? Masa perang Badar tu Nabi kata, siapa-siapa yang ada ni cepat, kita nak pergi bergerak sebelum kafilah Abu Sufyan terlepas, nanti kita tak dapat tahan mereka dan kita nak ambil balik semula harta-harta
tentera Islam yang telah mereka rampas ketika di Mekah dahulu. Jadi antara yang tak pergi padahal mereka tahu tu Nabi panggil Al-Sayyidina Uthman. Tapi bila Nabi balik tuan-tuan, Nabi tak terus kata ni pasal apa tak datang ni, bukan tak dengar arahan, saya dah bagi tahu, pasal apa tak datang ni, ni mesti munafik. Dah, akhlak Nabi tuan-tuan, sebelum nak hukum orang, dia tanya orang tu dulu, dia bincang dengan orang tu dulu, dia face to face dengan orang tu dan dia tanya, apa masalah kamu? Apa Sayyidina Uthman kata? Wahai Rasulullah, qad maradat ibnatuk, telah sakitnya anak perempuan kamu Ruqayyah. Ummu Kalthum masa itu dah meninggal, ada seorang lagi Ruqayyah, kahwin lepas Ummu Kalthum meninggal, kahwin dengan Ruqayyah. Ruqayyah telah sakit, aku nak pergi, tinggal dia seorang, tak ada siapa. Sayyidina Uthman tak mampulah bayar orang gaji ke apa, tolong jaga masa tu. Jadi aku nak pergi, aku nak jaga dia. Maka bila Nabi dengar begitu, Nabi kata, sedangkan aku berazam untuk pergi, kalau bukan kerana dia anak Rasul, aku dah pergi dah, aku tinggal lah. Kalau anak orang lain, aku tinggal dia kata, pasal nak pergi perang Badar ni. Tapi disebabkan kerana dia adalah anak Rasulullah, aku takut nanti kalau mati anak ni, Nabi sedih, aku tanggung dosa yang lebih besar daripada aku tak menyertai perang itu. Bila Nabi dengar, Nabi kata, qad asabatka tilkal ajr, kau pun dapat pahala Badar walaupun tak pergi perang Badar. Subhanallah, tengok, itu satu. Tapi orang Syiah dia kata kafir tu kan. Nombor dua, dalam perang Uhud, kalau tuan-tuan baca sejarah dalam perang Uhud, Sayyidina Uthman juga lari daripada medan Uhud. Dah perang ni, masa tengah berlawan tu okey lah, tak lari lah. Tapi bila tentera Islam tewas dan orang-orang musyrikin menjerit, qad mata Muhammad, Muhammad telah mati, qad qutila Muhammad, Muhammad telah dibunuh. Jadi sahabat jadi down, habislah. Kalau Nabi Muhammad kena bunuh, Allah tak tolong kita, adalah dulu Nabi ada tu ya Allah turunkan malaikat. Mereka jadi down, sebahagian sahabat lari tuan-tuan, termasuk yang lari tu Sayyidina Uthman. Jadi sebab tu Syiah kata Uthman ni lari pada medan perang, dia buat dosa besar, sebab tu kami mengkafirkannya. Padahal masa Sayyidina Uthman lari itu tuan-tuan, ni tuan-tuan boleh baca, antaranya disebut perbualan antara Abdullah bin Abbas berhujah juga dengan puak-puak Syiah ni, ya. Maka bila balik tu Nabi tanya, apakah benar kau lari? Uthman kata, aku bukan lari Rasulullah, aku balik semula ke Madinah adalah untuk aku mencari tentera-tentera Islam, mengaturkan, memberitahu pada mereka supaya kami dapat kembali semula bertempur. Sebab tu yang tadi Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal, yang Allah memberikan pengecualian, orang yang tak dikira larinya ia daripada medan perang itu adalah orang yang balik untuk meminta pertolongan. Tapi masa orang tengok, nampaklah kawan tu lari, tapi tak tanya lari itu pasal apa. Oh, terus judge, oh ni lari ni pasal tak mau pergi perang ni. Padahal Nabi pergi, Nabi tanya, betul ke kamu lari? Depa dok kata kamu lari ni. Tak, aku tak lari ya Rasulullah, aku balik, aku nak minta pertolongan. Sebab tu bila kali kedua peperangan, setelah mendapat bantuan pertolongan itu, sebab tu kali kedua tentera Islam datang menyerbu balik tentera musyrikin, mereka lari. Digempur kali kedua, mereka lari. Dan sebab tu ulama mengatakan kali yang keduanya tentera Islam telah menang dalam perang Uhud itu, kerana atas kebijaksanaan sebahagian sahabat yang mereka pulang berpatah itu adalah untuk membina balik semangat. Ini menunjukkan kepada kita satu pengajaran yang besar yang kita kena belajar daripada peristiwa-peristiwa ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.